Dan tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita dah masuk 9 Syaban dah tuan-tuan. Bulan Rejab dah selesai dah tuan-tuan. Ni dah 9 Syaban tuan-tuan. Saya masa berlalu tuan-tuan. Allahu Akbar. Bulan Syaban adalah merupakan bulan di antara bulan yang agung dalam syarak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyakkan ibadah pada bulan ni, dan disunatkan kepada kita untuk mempertingkatkan lagi dan lagi amalan dan ibadah kita sebagaimana yang disebut di dalam hadis-hadis yang sahih. Kalau dalam bulan Rejab tuan-tuan, kita ada peristiwa besar Isra' dan Mi'raj. Kalau dalam bulan Syaban, kita ada malam nisfu Syaban. Dan kalau bulan Ramadan, kita ada malam Lailatul Qadar. Jadi tuan-tuan, malam Jumaat yang nak main ni tuan-tuan, bertembung malam nisfu Syaban dan malam Jumaat, malam ke-15 Syaban, malam yang mana diangkat buku amalan kita dan digantikan dengan buku amalan kita yang baru. Jadi beruntunglah tuan-tuan, mereka-mereka di antara kita yang mana buku catatan amal dia tuan-tuan penuh dengan amalan-amalan yang soleh, penuh dengan sembahyang berjemaah dia, sedekah dia, zikir dia, Quran dia tuan-tuan. Dan rugilah tuan-tuan yang mana buku catatan amalan dia penuh dengan dosa dan maksiat. Allahu Akbar. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kita buat pahala sebesar zarah, Allah Ta'ala tunjuk balasan dia. Dan kita ingat tuan-tuan, kita buat dosa sebesar zarah pun Allah Ta'ala akan tunjuk balasan dia tuan-tuan. Nabi SAW apabila baca ayat ni tuan-tuan, sahabat-sahabat ni pakat teriak habis. Pakat teriak habis tuan-tuan. Duk ingat dosa-dosa yang mereka buat sebelum-sebelum ni tuan-tuan. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ada 5 malam yang mustajab doa. Tuan-tuan pun tahu, ustaz-ustaz pun tak larat diulang dah, kita pun tahu. Malam yang mana mustajab doa, iaitu malam Hari Raya Aidil Fitri, malam Hari Raya Aidil Adha, malam Jumaat, malam 1 Rejab dan malam nisfu Syaban. Antara malam-malam yang sangat mustajab doa. Dan malam nisfu Syaban yang nak main ni tuan-tuan begitu hebat. Bertembung malam Jumaat dan malam nisfu Syaban. Jadi malam nisfu Syaban, Nabi SAW bersabda, Nabi bagi tahu kepada kita, innallaha la yattali'u fi lailatin nisf min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqih illa li musyrik aw musyahid. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat pada malam nisfu Sya'ban, kemudian mengampunkan semua makhluk-makhluknya kecuali orang yang syirik pada Allah Subhanahu wa taala dan juga orang yang bermusuhan tuan-tuan. Orang yang bermusuhan pada malam tersebut mempunyai kelebihan dan padanya terdapat keampunan serta penerimaan yang khusus bagi yang memohon ampun dan yang berdoa, insya-Allah akan dimakbulkan. Imam Syafi'i mengatakan sesungguhnya berdoa pada malam itu, malam nisfu Syaban, adalah sangat mustajab doa. Di dalam hadis ini juga tuan-tuan menunjukkan keampunan Allah Subhanahu wa taala yang amat luas. Antaranya Allah Subhanahu wa taala sebut yang menceritakan akan Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, sehingga aku berkata kepada mereka, pohonlah ampun kepada Tuhan kamu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Dan tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima orang yang syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampunkan dosa-dosa syirik, yakni orang-orang yang tidak sembah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampun dosa orang yang bermusuhan.
Orang yang tak cakap hang aku, tuan-tuan. Tak cakap hang aku. Hak orang politik, cara orang politik. Hak kita di pejabat, cara di pejabat. Hak kita hak main masjid, hak sama-sama main masjid ni, hak tak cakap pun ada. Ni hak paling pelik sekali. Duk main semayang ni, duk main berjemaah sekali ni, tak cakap hang aku pun ada. Hak tak cakap dengan mak pun ada. Mak tak cakap dengan anak pun ada. Sampai adik-beradik hak tak cakap sampai mati pun ada, tuan-tuan. Allahu Akbar. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengampun dosa orang yang bermusuhan yang tak cakap hang aku, tuan-tuan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengampun orang yang mempunyai sifat hasad dengki. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan membiarkan mereka ini sehingga mereka meninggalkan sifat tersebut. Sifat hasad dengki ini juga boleh digolongkan dalam golongan orang yang bermusuhan, tuan-tuan. Terdapat sebuah hadis yang melarang kita daripada sifat hasad dengki. Ini pun satu serabut juga, tuan-tuan. Dengki hang aku, dia ni ada kebolehan yang ni, dengki kat dia ni baca surah sedap sikit, dengki kat dia ni boleh buat hak ni sikit, dengki kat dia ni ada kelebihan yang ni sikit, dengki kat dia ni pun satu masalah, tuan-tuan. Nabi SAW sebut, Nabi kata apa? La tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah saling memarahi, saling mendengki, saling membelakangi, dan jadilah kalian hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang bersaudara. Jadi, tuan-tuan, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan kita daripada dua sifat keji ini, tuan-tuan, iaitu jangan kita syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan bermusuhan di antara kita, insya-Allah. Moga-moga Allah Ta'ala pelihara kita, insya-Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi malam Jumaat ni, tuan-tuan, pakat-pakatlah manfaatkan dengan amalan-amalan yang soleh.